Bertemu kembali. Sudah lama kedengaran peniaga tempatan di Pasar Borong mengeluh mereka disaingi warga asing hingga ada yang mendakwa terpaksa gulung tikar. Tinjauan Berita TV9 mendapati mereka tercabar dengan warga asing yang menjual sayuran dikutip dari sampah dengan murah. Seperti orang tempatan, warga asing berbuat demikian kerana mereka juga perlu hidup. Wartawan Amin Hayat Abdul Rahim tampil dengan laporan peniaga sayur sampah untuk mencari penyelesaian dilema itu. Suasana di Pasar Borong Kuala Lumpur ini visual dirakam oleh jurukamera Fifi Izwan Roslan. Fokus lensa kami ialah sekumpulan warga asing dari Myanmar ini. Mereka dirakam mengutip sayuran yang dibuang oleh pemborong. Sayuran yang masih elok diasingkan, ia dibersihkan dan disimpan dalam kotak. Sisa sayuran yang dikutip antaranya kacang panjang, lobak merah, kailan, sawi dan bawang merah. Ia kelihatan segar, cuma dikutip dari jalan yang kotor dan becak. Ini adalah sebahagian daripada sisa-sisa yang telah dibuang pemborong di Pasar Borong Kuala Lumpur dan dikutip oleh warga asing untuk dijual di pasar berhampiran. Adakah ia menyalahi undang-undang dan sejauh mana tahap kebersihannya? Kami kemudian mendekati warga asing ini. Jual ke mana? Pasar Lama. Pasar Lama. Oh, situ. Cari makanan. Dia jual murah-murah lah. Yalah, dia itu tepi tak jual apa macam mau kasih nasi. Masalah sudah tua mah. Tak boleh orang bijak tak boleh. Kami meninjau ke lokasi yang dimaklumkan itu. Tepi jalan berhampiran Pasar Harian Selayang ini menjadi medan niaga haram warga asing terlibat. Kawasan parkir juga digunakan. Biarpun di hurung lalat masih ada yang membeli kerana murah. Ikan dan buah yang dibuang turut dijual. Ada yang sudah busuk. Dia memang ada hak kan untuk berniaga. Saya nak tanya sikit lah. Nak saya tanya sikit lah. Ada hak kan dia berniaga? Tak ada kan? Kenapa dia bagi kerajaan berniaga tutup mata? Kita nak cakap telepon dekat bandaraya pun dia tak terima. Ini Myanmar ada, tak ada pun kita tak boleh berniaga. Pekerja tak ada. Mau faham? So how to make this solution? Dakwa mereka setiap kali serbuan dilakukan oleh pihak berkuasa, warga asing itu tetap menjalankan perniagaan haram. Medan niaga haram peniaga asing mula sibuk jam 6 petang dan berakhir tengah malam. Keesokan pagi, perniagaan dilakukan dalam kawasan Pasar Harian Selayang. Ikuti laporan bahagian kedua esok mengenai halangan menghapuskan peniaga haram tersebut. Amin Hayat Abdul Rahim, Berita TV9. Perniagaan sayur sampah di Pasar Borong Kuala Lumpur dan Selayang di Berita TV9 semalam dikatakan berleluasa sejak 3 tahun lalu. Menurut Persatuan Pemborong Sayur-Sayuran Kuala Lumpur berkata, peniaga sayur sampah warga Myanmar dipercayai pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Lantaran itu menyebabkan kegiatan mereka sukar dibendung. Ikuti bahagian kedua laporan wartawan Amin Hayat Abdul Rahim. Presiden Persatuan Pemborong Sayur Kuala Lumpur, Chong Tek Kiong, menggesa badan dunia itu campur tangan. Dakwanya bukan sekadar berniaga haram, lebih membimbangkan apabila segelintir warga asing dengan kad pelarian UNHCR turut terlibat dengan jenayah. Bila polis tahan pun terpaksa lepas. 1-2 hari dia mesti lepas. Ini masalah. Ini masalah penting lah. Jadi pasal UNHCR mesti bertanggungjawab lah. Tadi kita sudah panggilkan. Sebab UNHCR dia keluar satu kad perharian dia syarat untuk 3 tahun. 3 tahun dalam dia tak nak jaga mereka dengan baik-baik. Mereka dibiarkan mensia-sia sini bekerja. Baiknya dia kerja-kerja sambilan lah. Yang tak baiknya dia jadi dia mungkin dia menjadi pengedar dadah, kita tak tahu. Sebagai langkah keselamatan, Persatuan Pemborong memasang 64 kamera lita tertutup CCTV. Balai Polis bergerak juga ditempatkan di pasar ini. Sekarang ramai peruncit masuk pasar Borong pun ada bawa warga asing juga sebagai pembantu untuk menolong tauke menyusun sayur, menjaga lori supaya jangan orang curi dia punya barang. Tadi dia dapat connection. Dia ini sayur so proses dia dalam itu parking kereta dia tunggu. Bila itu pelanggan sampai terus dia boleh jual kepada mereka. Dan kita tak boleh buat apa. Kita harap Dewan Bandaraya boleh lebih kerap lah, lebih ronda. Bimbang dengan mutu sayuran yang dijual oleh peniaga sayur sampah,
pelanggan dinasihat memilih bekalan makanan berkualiti. Penduduk kota 1.6 million harus makan makanan yang baik. Dan kita harus terbuka untuk membiarkan government agencies, pharma, majikan untuk memeriksa kualiti permakanan dan mencegah daripada berleluasa peniaga-peniaga haram dan juga peniaga-peniaga yang beli barang-barang yang lusuh, yang tidak ada kualiti. Pembeli juga diingatkan agar tidak beralah soal mutu hanya kerana harga murah. Amin Hayat Ibrahim, Berita TV9. Selepas dua laporan mengenai peniaga sayur sampah di Pasar Borong Kuala Lumpur dan Selayang kami paparkan, Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR menyarankan undang-undang khas diwujudkan untuk pelarian agar penguatkuasaan boleh dilakukan terhadap mereka. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL pula menguatkuasakan semula program agenda tempatan Kuala Lumpur LA21KL iaitu mengitar semula sisa dibuang oleh pemborong menjadi baja organik. Ikuti bahagian akhir laporan eksklusif yang saya sediakan. Menurut Pegawai Perhubungan Luar UNHCR Yanti Ismail, desakan hidup menyebabkan ramai warga pelarian mencari peluang pekerjaan dalam sebarang sektor sama ada yang diluluskan undang-undang atau sebaliknya. Ia termasuk berniaga sejarah haram di Pasar Borong Kuala Lumpur dan Selayang. Di Malaysia tidak ada undang-undang untuk menangani isu pelarian. Tidak ada kerangka undang-undang. Oleh sebab itu agak sukar untuk kita tahu apakah hak, apakah tanggungjawab orang pelarian. Salah satu konsekuens ataupun akibat daripada ketiadaan undang-undang ialah orang pelarian tidak boleh bekerja secara sah di negara ini. UNHCR hanya diberi mandat untuk melindungi pelarian dan pemohon suaka berdaftar, bukan membawa masuk pelarian ke negara ini. Yang paling penting ialah kita mencari penyelesaian yang dapat memenuhi hak asas orang pelarian, bukan hak yang lebih daripada orang-orang lain, bukan hak yang lebih daripada orang Malaysia, hanya hak asasi agar mereka boleh mendapatkan kerja yang sah, boleh menampungkan kehidupan, boleh hidup secara selamat. That's all. Setakat Mei 2013, 104,070 pelarian dan pemohon suaka di Malaysia. Daripada jumlah itu, 92% warga Myanmar. Untuk rekod, seramai lebih 95,000 pelarian Myanmar mendapatkan perlindungan di Malaysia. Dan apa yang perlu diberi perhatian, ketiadaan undang-undang khas terhadap mereka. Justru kerajaan Malaysia seharusnya mewujudkan satu penyelesaian yang proaktif dan praktikal terhadap isu ini. Di pihak DBKL, Ketua Pengarahnya Datuk Salih Yusof berkata, projek LA21KL yang dihentikan pada tahun 2011 dikuatkuasakan semula. Ia sebagai usaha mengekang aktiviti mengutip sisa sayuran pemborong dan dijual semula. Berpandukan keadaan pelupusan dan rawatan sisa makanan atau minyak di premis makanan pusat bandar, sisa pemborong itu diproses menjadi baja organik. Kita proses balik. Secara ini kita jadikan macam recycle kan, memproses semula jadi macam kompos dan jadi macam baja. Dan benar-benar kita buat walaupun kosnya agaknya tinggi berbandingkan hasil yang kita dapat, tetapi cara ini cara yang terbaik. Kita boleh menggunakan baja ini untuk menyuburkan tanaman-tanaman. Tambah beliau, kompaun RM300 juga akan dikaji semula. Jika pemborong membiarkan pekerja mereka membuang sisa-sisa sampah di atas jalan, denda lebih tinggi akan dikenakan. Mengikut syarat lesen, pemborong tidak dibenarkan menggaji pekerja asing. Gagal mematuhinya, lesen pemborong akan ditarik balik. Amin Hayat Ibrahim, TV9. Isu pelarian warga Myanmar berniaga secara haram di Pasar Borong Kuala Lumpur dan Selayang yang disiarkan Berita TV9. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata pelarian yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR akan menerima kad yang baru. Dilengkapi sistem keselamatan berfungsi memantau pergerakan mereka. Ikuti laporan eksklusif Amin Hayat Ibrahim. Dan kita telah juga berbincang dengan Immigrations untuk melakukan tindakan dengan mengeluarkan keizinan untuk mereka bekerja, tetapi semua proses itu harus melalui training, melalui latihan yang akan dapat kerjasama daripada Kementerian Sumber Manusia. Beliau sebelum itu melakukan tinjauan di Pasar Borong Kuala Lumpur. Jelas Datuk Seri Zahid,
Biarpun mereka diizinkan bekerja, undang-undang negara mesti dipatuhi. Katanya kad pelarian UNHCR juga bukan lesen untuk mereka menjalankan perniagaan. Ia termasuk menjual semula sisa-sisa dibuang pemborong di pasar harian Selayang. Justru pergerakan mereka akan dipantau. Dan kami akan meletakkan security features pada kad baru. Termasuk meletakkan RFID di kad itu supaya kita boleh melakukan tracking di mana mereka berada. Dan kita boleh meletakkan beberapa unsur ada commercial value di situ, umpamanya debit card. Dengan wujudnya kad UNHCR yang diperbaharui, golongan pelarian yang berada di Malaysia diberi peluang untuk bekerja secara sah. Namun, jika mereka melanggar undang-undang negara, tindakan boleh dikenakan. Amin Had Abdul Rahim, Berita TV9. Dalam reaksinya, UNHCR berkata kerjasama diberikan bagi meringankan masalah diterima baik. Namun ada isu lain yang bakal timbul. Ia termasuk kritikan membenarkan pelarian bekerja di negara ini. We most welcome the decision of allowing legally the refugees to work in the country. As the Minister is already indicating, if there is a demand, it's because there is a supply because there is a demand. And the refugees are here thanks to the generosity of the government of Malaysia. They can stay here, but it would be definitely a most welcome step, which would also somehow put an end to a number of criticisms that Malaysia has been receiving on this matter if the refugees were allowed to work legally. UNHCR dengan kerjasama kerajaan Malaysia berhasrat untuk membina pusat khas buat pelarian, antaranya membina pusat asuhan kanak-kanak pelarian dan surau berdekatan Pasar Borong Kuala Lumpur yang akan dibangunkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL.